Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan teruskan dengan bab yang pertama, daya dan gerakan 2. Kali ini kita akan belajar tentang gambar rajah jasad bebas dan juga bagaimana hendak menentukan nilai paduan pada sesuatu objek. Murid-murid sekalian, kita mulakan dengan gambar rajah jasad bebas. Apa itu gambar rajah jasad bebas? Gambar rajah jasad bebas adalah satu gambar rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Contoh paling mudah, lihat di sini ada sebuah meja dan sebuah buku di atasnya. Buku ini pegun, tidak bergerak. Jadi objek di sini yang kita ingin bicarakan adalah buku. Jadi kalau kita hendak melukis gambar rajah jasad bebas, kita kena lukis semua daya yang bertindak ke atas buku ini. Ingat, daya adalah kuantiti vektor. Jadi, daya yang kita lukis mestilah mempunyai arah. Baiklah. Buku ini adalah pegun. Jadi, ia tidak bergerak. Kita tidak akan melukis sebarang daya ke kiri ataupun sebarang daya ke kanan. Kerana daya kiri dan daya kanan ini tidak dimiliki. Kerana objek ini pegun. Jadi, apakah daya yang bertindak ke atasnya? Alright, class. Okey, sebarang objek yang ada di muka bumi kita ini dipengaruhi oleh pecutan ataupun tarikan graviti. Kita telah pun belajar tajuk ini ketika di bab 2, daya dan gerakan 1 di tingkatan 4. Jadi, sebegitu juga dengan objek buku ini. Buku ini mempunyai jisim. Jadi, bagi setiap jasad yang mempunyai jisim di muka bumi ini, mesti mempunyai berat. Okey, jadi berat sama dengan jisim dalam pecutan graviti. Jadi berat ini adalah satu bentuk daya. Kerana unit bagi berat adalah Newton. Jadi dalam kes buku di sini, meskipun buku ini tidak bergerak, tidak ada daya ke kiri, tidak ada daya ke kanan, tetapi buku ini mempunyai berat. Jadi dia mempunyai daya yang bertindak ke atasnya disebabkan oleh tarikan graviti bumi. Jadi dari manakah arah daya tarikan graviti bumi itu? Jadi kita akan lukis rajah daya yang pertama ke bawah, iaitu berat. Berat kepada buku ini. Okey, dan bagi setiap objek yang mempunyai berat sebegini, dia akan ada satu daya yang kita panggil sebagai daya tindak balas normal. Okey, daya tindak balas normal. Ada juga buku yang sekadar menulis daya normal. Okey, tapi saya tambah perkataan daya tindak balas normal. Okey, kenapa saya letakkan daya tindak balas normal? Kerana dia bertindak balas ke atas berat sesuatu objek. Jadi kalau dia dikatakan sebagai tindak balas ke atas berat sesuatu objek, maka arahnya adalah bertentangan dengan berat objek itu. Tetapi ingat, kita ada perkataan normal. Apa maksud normal? Normal mestilah bersudut tepat. Bersudut tepat dengan apa? Bersudut tepat dengan permukaan di mana objek itu berada. Jadi dalam kes ini, di mari manakah arah daya tindak balas normal? Daya tindak balas normal adalah ke atas, dilabelkan sebagai N. Ada tak lagi daya-daya lain yang bertindak ke atas buku ini? Tidak ada. Hanya dua daya yang bertindak ke atas buku, iaitu yang pertama berat ke arah bawah, tarikan graviti, dan daya tindak balas normal ke atas, iaitu bertentangan dengan berat objek tersebut. Jadi secara kesimpulannya, inilah gambar rajah jasad bebas untuk buku ini. Ataupun kita boleh anggap inilah gambar rajah jasad bebas untuk sesuatu objek yang pegun yang diletakkan di atas satu permukaan yang rata. Bagaimana pula dengan sesuatu jasad yang pegun yang diletakkan di atas sebuah satah yang condong pada sudut yang tertentu? Lebih kurang sama dengan gambar rajah jasad bebas buku sebentar tadi, bezanya adalah pada satah yang condong. Jadi, kalau kita bandingkan dengan gambar rajah buku yang pertama sebentar tadi, apakah yang perlu ataupun wajib dimiliki oleh sesuatu jasad yang mempunyai jisim? Dalam kes ini, kita hendak melukis gambar rajah jasad bebas untuk kotak yang berada di atas satah yang condong. Jadi, ada dua daya tindak balas normal yang kita perlu lukis. Kenapa tidak lebih daripada dua? Kerana kita cakap kotak ini pegun di atas landasan yang condong. Jadi hanya ada dua daya yang bertindak ke atas kotak ini. Alright. So, daya yang pertama sama seperti buku tadi,
kotak ini mempunyai jisim, maka kotak ini juga mempunyai berat. Jadi arah manakah berat kotak ini? Sama seperti buku tadi, berat kotak ini dipengaruhi oleh pecutan graviti bumi. Jadi arah bagi berat, iaitu daya yang pertama yang kita nak lukis adalah ke bawah. Mana arah bawah dia? Ke sini. Okey, jadi ini adalah berat, dilabelkan sebagai W, merujuk kepada weight ataupun berat. Kemudian yang kedua, kita tak boleh cakap cuma satu sahaja daya. Kalau kita cakap satu sahaja daya yang bertindak, maksudnya objek ini seperti ditarik ke bawah. Maksudnya kena ada satu objek yang lain yang menyeimbangkan kedudukan ini, yang menyebabkan kotak ini menjadi pegun. Apakah daya kedua yang bertindak ke atas jasad, iaitu kotak ini? Ya, daya yang kedua yang bertindak ke atas kotak ini adalah daya tindak balas normal. Arah mana daya tindak balas normal ini? Seperti di gambar rajah buku tadi, daya tindak balas normal mestilah bertentangan dengan berat. Tetapi jangan lukis begini. Okey. Saya lupa nak bagi tahu, ada setengah buku melukis N sebagai daya tindak balas normal. Ada juga yang melukis R sebagai simbol kepada daya tindak balas normal. Jadi kedua-dua ini membawa maksud yang sama. Okey murid-murid sekalian, kita tidak boleh melukis ke atas sebegini. Salah. Dari segi maksud daya tindak balas normal yang bertentangan dengan berat, betul. Tetapi bukanlah pada arah yang 180 darjah dengan berat. Jadi di manakah arah sebenar daya tindak balas normal? Okey, daya tindak balas normal, ingat, mesti bersudut tepat dengan satah ataupun permukaan di mana objek itu berada. Okey, kalau tadi kita cakap di sini salah. Okey, arah dah betul ke atas kerana dia bertentangan dengan ini, tapi dari sudutnya salah. Kerana apa? Ketika kita letak anak panah di sini, dia tidak bersudut tepat dengan satah permukaan ni. So, kalau nak bersudut tepat, di manakah arah daya tindak balas normal? Daya normal bersudut tepat di sini. Maksudnya, dia bersudut 90 darjah dengan permukaan satah condong di sini. Jadi, di sinilah daya tindak balas normal. Ada lagi tak daya lain yang bertindak ke atas kotak di satah yang condong ini? Tidak ada. Objek ini pegun. Jadi, inilah gambar rajah jasad bebas untuk kotak ini yang berada di atas satah ataupun permukaan yang condong. Okey murid-murid sekalian, kita telah selesai dengan objek pegun di atas permukaan yang rata, objek pegun di atas satah yang condong. Kali ini kita beralih kepada objek yang tidak pegun ataupun dalam arti kata lain, objek yang bergerak. Okey, tengok sini kita ada sebuah kenderaan, sebuah kereta. Okey, ibaratkan yang kereta ini bergerak ke arah kanan. Jadi apakah daya-daya yang bertindak ke atas kereta ini? Sekarang kita hendak melukis gambar rajah jasad bebas bagi kereta ini yang sedang bergerak ke arah kanan. Murid-murid, ingat tips ini. Setiap kali kita mendapat sebarang objek bergerak ataupun tidak bergerak, objek ini mesti mempunyai jisim. Jadi kalau mempunyai jisim, dia mesti mempunyai berat. Arah manakah daya ataupun berat ini? Arah ke pecutan ataupun tarikan graviti bumi. Jadi kenderaan ini semestilah mempunyai jisim. Jadi arah kepada dia punya berat adalah arah ke bawah. Murid-murid sekalian, kadang-kadang kita melukis simbol ataupun anda hendak menulis penuh berat, tidak ada masalah. Okey, apa kata kali ini saya cuba pula dengan menulis perkataan penuh. Okey, berat. Okey, alright. So, ini adalah dia punya berat. Dan seperti yang kita belajar dalam pegun sebentar tadi, setiap objek yang ada berat ini mesti ada dia punya daya tindak balas normal. Okey, ini permukaan jalan kita. Okey, ini permukaan jalan kita. Daya tindak balas normal mestilah bersudut tepat dengan permukaan di mana objek kita berada. Jadi, kalau bersudut tepat dengan permukaan ini, maka dia ke atas. Okey, kita nak tulis perkataan penuh. Jadi, kita tulis daya tindak balas panjang pula ya. Normal. Okey, alright. Okey, kemudian adakah dua ini sahaja? Tidak, kerana objek ini sedang bergerak. Bagi sebarang objek yang sedang bergerak, mestilah ada daya yang dikenakan yang membuatkan dia bergerak. Okey, dalam kes ini, dia bergerak ke arah mana? Dia bergerak ke arah kanan. Jadi semestinya lah ada satu daya yang bergerak ke depan. Okey, so daya inilah yang membuatkan kenderaan ini boleh bergerak ke arah
kanan. So, apakah nama daya di sini? Kita akan letakkan daya. Okey, tapi daya apa? Okey, ingat kelas. Kenderaan ini dipacu oleh enjinnya sendiri. Tidak ada sesiapa yang tarik. Saya bayangkan begini, sekiranya ada kenderaan lain yang menariknya di depan, maka kita akan letak sebagai daya tarikan kerana ada benda yang menarik. Tetapi kenderaan ini bergerak dengan enjinnya sendiri yang melakukan mechanical process untuk membuatkan kereta ini bergerak. Maka dayanya kita panggil sebagai daya tujahan enjin. Maksudnya daya tujahan enjin yang membuatkan kereta itu bergerak. So kita dah ada 1, 2, 3. Cukup ke 3 daya ini? Masih ada satu lagi yang perlu kita lukis. Alright. Kenderaan ini, kereta ini berjalan di atas jalan raya, contohnya permukaan jalan. Jadi permukaan jalan yang kasar bertembung dengan tayar kereta semestinya menghasilkan satu jenis daya lagi, iaitu daya geseran. Arah manakah daya geseran? Arah daya geseran mestilah bertentangan dengan arah tujahan enjin kita. Kalau di sini daya tarikan, arah daya geseran mestilah bertentangan dengan daya tarikan tersebut. So kita lukis lagi satu di sini dan kita labelkan sebagai daya geseran. Alright. Okay. So inilah gambar rajah jasad bebas untuk kenderaan ini yang sedang bergerak. Daripada 2 pegun tadi, kita pergi kepada 4. Sekiranya kita nak tukar daya geseran berat, daya tindak balas normal dan daya tujahan ini kepada bentuk simbol. Okey, macam mana pula cara tulisnya? Okey, berat. Okay, saya tukar marker dulu. Alright, so berat, simbol bagi berat adalah W, weight. Okey, daya tindak balas normal is N or R. Okey, daya tujahan, mungkin ini baru bagi awak. Daya tujahan, in English, tujahan we call thrust. Okey, thrust. T-H-R-U-S-T. So, daya tujahan is thrust force. So, ada buku akan menggunakan singkatan FT, thrust force. Juga boleh ditulis di sini. Okey, daya geseran, frictional force. Betul? Alright, so buku selalunya akan menulis sebagai F, R. Daya geseran. So inilah gambar rajah jasad bebas untuk sebarang objek yang sedang bergerak seperti kereta, bola dan pelbagai objek lain. Okey murid-murid sekalian, buku sudah, kereta pun sudah, permukaan yang rata sudah, condong pun sudah. Kita cuba lihat pula bagi objek yang bergerak macam ini. Bukan ke kiri, bukan ke kanan, tapi sebaliknya objek itu bergerak ke arah atas. Paling mudah adalah roket. Bayangkan ini roket yang sedang bergerak, okey, mungkin melepasi atmosfera bumi kita dengan arah gerakan ke atas. Kita sekarang hendak melukis gambar rajah jasad bebas bagi roket ini. Ingat, yang pertama kita lukis apa? Semestinya lah bagi sebarang objek yang mempunyai jisim mesti mempunyai berat. Jadi tarikan graviti bumi yang dikenakan ke atas objek ini menyebabkan objek ini mempunyai berat. Saya letakkan sebagai W. Boleh lukis di sini, di bawah ini pun boleh untuk meletakkan dia punya berat. Okey, arah manakah gerakan roket ini? Dia bergerak ke arah atas. Apa yang menyebabkan roket ini bergerak? Enjin yang menyebabkan roket ini bergerak. Jadi, mestilah ada satu daya yang bertindak ke arah atas yang menyebabkan objek itu bergerak ke atas. Dan apa yang menyebabkan daya ini berlaku? Tujahan daripada enjin roket ini. So, di sini kita letak sebagai thrust force ataupun daya tujahan enjin. Alright kelas, daya tujahan enjin ini bergerak ke arah atas. Adakah roket ini mempunyai sebarang geseran walaupun tidak bergerak di atas permukaan jalan? Ada tak geseran? Ya, ada. Walaupun bukan bergeser dengan permukaan jalan, tetapi roket ini mempunyai geseran dengan udara. Seperti kita ni, pergerakan kita sebenarnya bergeser dengan molekul-molekul udara, cuma mungkin tak terasa begitu besar kerana gerakan kita kecil. Sedangkan roket ini bergerak dengan laju yang sangat tinggi. Jadi, dia mempunyai daya geseran ataupun frictional force. Arah manakah daya geseran ini? Ya, daya geseran mestilah bertentangan dengan daya tujahan enjin. Di sini. Maka inilah gambar rajah jasad bebas bagi sebuah roket yang sedang meluncur di udara bergerak ke atas.
murid-murid sekalian, selesai sudah gambar rajah jasad bebas. Menerusi gambar rajah jasad bebas sebentar tadi, kita telah pun mengenal pasti daya-daya yang wujud pada beberapa situasi seperti objek yang pegun. Objek yang pegun berada di satah yang condong. Objek yang sedang bergerak, saya beri dua contoh, sama ada bergerak secara melintang ke kiri dan ke kanan ataupun yang bergerak ke atas. Sekarang dengan menggunakan pemahaman yang baru kita belajar sebentar tadi berkenaan dengan gambar rajah jasad bebas, kita nak menentukan nilainya. Kalau sebentar tadi kita hanya mengetahui apakah daya yang ada. Sekarang kita hendak mengetahui berapakah pula nilai untuk setiap daya yang kita telah kenal pasti menerusi gambar rajah jasad bebas. Kita sekali lagi bersama dengan kenderaan ini. Okay? Kali ini kita akan bersama dengan kenderaan ini dalam 3 situasi. Situasi yang pertama sekarang yang kita akan bincang, bayangkan kenderaan ini pegun ataupun tidak bergerak. Okey, jadi bagi satu kenderaan yang pegun, samalah situasinya dengan objek seperti buku di atas meja. Ingat lagi, apakah daya-daya yang bertindak ke atas objek yang pegun? Yang pertama, berat. Dan yang kedua, daya tindak balas normal. Okey. So sekarang kita nak menentukan nilainya. Bagi menentukan nilainya, kita mesti mengulang kaji sedikit, okey, apa yang telah kita pelajari dalam bab 2 tingkatan 4 hukum Newton kedua. Di mana hukum Newton kedua menyatakan daya yang dikenakan ke atas sesuatu objek adalah berkadar terus dengan pecutannya. Bagi daya hukum Newton kedua ada satu formula yang cukup glamour, kita banyak kali guna ketika di tingkatan 4, iaitu F sama dengan ma. Alright, so daya, jisim dan juga pecutan. So daya berkadar terus dengan pecutan sesuatu objek. Baiklah, apakah kaitan ini dengan penentuan daya ke atas sesuatu objek? Baiklah murid-murid sekalian, pertama sekali kita kena menganalisis berkenaan dengan objek yang diberi, iaitu kereta, dari segi hal laju. Yang kedua, pecutan. Dengan menggunakan pemahaman hal laju dan pecutan ini, kita dapat menyelesaikan berapakah daya paduan bagi objek ini. Inilah daya paduan yang kita cari. Okey. Baik, kereta ini pegun. Kereta ini tidak bergerak. Jadi berapakah hal laju kereta ini? Bagus. Hal lajunya adalah sifar. Sekiranya hal lajunya sifar, adakah kenderaan itu mempunyai pecutan? Tidak. Jadi pecutannya juga adalah sifar. Pecutannya adalah sifar. Jadi, sekiranya pecutan sifar, kita masukkan ke dalam formula ini. F equals to ma. So, F equals to ma. Alright. Kita nak mencari daya paduan. Kita diberi jisim. Pecutannya sifar. Jadi, berapakah daya paduan objek ini? Daya paduannya adalah sifar. 0 Newton. Alright. Secara logik, kita memang dah tahu awal sebab kenderaan itu pegun. Tetapi untuk menentukan nilai, kita dapat tahu yang daya paduan bagi kenderaan ini adalah sifar. Tetapi dalam gambar rajah jasad bebas kita ada nilai R, ada nilai W. Adakah ini bermaksud R dan W ini juga sifar? Tidak. R dan W mestilah mempunyai nilai. Yang menjadikan ia sifar adalah daya paduan. Jadi berdasarkan ini, kita dapat menentukan nilai untuk W dan nilai untuk R. Alright. So, daya paduan adalah gabungan di antara dua ini. Okey. So, F daya paduan sama dengan W, kita campurkan dengan R. Tetapi kita dah tahu daya paduan adalah sifar, maka kita letak dekat sini siap-siap sifar. Okey. So, kelas. Kalau kita tengok daya adalah satu kuantiti vektor. Jadi kita tentukan sekiranya W arah bawah ini kita anggap sebagai positif. Okey. Dan arah yang bertentangan dengannya kita anggap sebagai negatif. Jadi cuba kita ubah formula ini, kita akan dapati W sama dengan R. Maksudnya berat sesuatu objek itu adalah sama dengan daya tidak balas yang dikenakan ke atas objek tersebut bagi objek yang pegun.
Okey murid-murid, sebentar tadi kenderaan itu pegun. Sekarang kita beralih pula kepada kenderaan ini bergerak dengan halaju yang seragam. Sebelum itu, kita tentukan apakah daya-daya yang bertindak ke atas kenderaan ini. Kita lukis dulu gambar rajah jasad bebas bagi sesuatu objek yang bergerak. Masih ingat lagi ada berapa daya yang bertindak ke atas objek yang bergerak? Mari kita saksikan. Alright, so yang pertama, semestinya lah berat sesuatu objek. Yang kedua, daya tindak balas, normal. Yang ketiga, daya tujahan enjin. Dan yang keempat, daya geseran. So sekarang kita nak tentukan berapakah nilai berat, berapakah nilai daya tindak balas normal, berapakah nilai daya tujahan enjin dan berapakah nilai daya geseran. Untuk mengetahuinya, kita tengok balik ayat ini. Bergerak dengan halaju yang seragam. Jadi adakah dia mempunyai halaju objek ini? Yes, dia mempunyai halaju. Halajunya malah tetap halaju seragam. Jadi ingat balik apa yang kita belajar ketika di tingkatan 4. Bagi sesuatu objek yang bergerak dengan halaju yang malah, apakah pecutan objek itu? Adakah objek itu makin lama makin laju? Adakah objek itu makin lama makin perlahan? Ataupun objek itu hanya kekal sahaja kelajuannya? Ya, bagi objek yang mempunyai halaju yang malah ataupun seragam, pecutannya adalah sifar. Alright. Jadi, sekiranya pecutan sifar, kita tengok balik hukum gerakan Newton kedua. F equals to ma. Kita nak mencari nilai daya paduan di sini. So, sekiranya A, pecutan ini sifar, maka F pun akan menjadi sifar Newton. Ini bermakna nilai daya paduan yang bertindak ke atas kereta ini yang sedang bergerak dengan halaju seragam adalah sifar. Tetapi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 daya yang bertindak ke atasnya. Maka kita kena tentukan berapakah nilai bagi setiap satu ini. Yang kita tahu, gabungan antara keempat-empat ini menghasilkan sifar Newton. Alright? So, yang W dengan R arahnya berbeza. Okey, satu arah bawah, satu arah ke atas. Jadi, sekiranya berat sesuatu objek itu adalah W, maka R adalah nilai yang sama kerana dia akan cancel antara satu sama lain untuk mendapatkan sifar. Okey, so yang pertama kita dapat W sama dengan R. Okey, kalau W lebih besar daripada R ataupun R lebih besar daripada W, awak tidak akan dapat kosong. Jadi dia kena cancel each other, baru akan dapat kosong. So W sama dengan R. Sama penerangannya seperti yang kita buat pertama tadi. Alright, so macam mana pula dengan daya tujahan enjin dan daya geseran? Adakah daya tujahan enjin ini dan daya geseran nilai dia sama ataupun berbeza? Adakah satu lebih besar, adakah satu lebih kecil? Ingat, tujuan kita daya paduan dia mestilah sifar. Kalau daya tujahan enjin dengan daya geseran, nilai dia macam mana supaya kita dapat sifar? Okey, satu ke arah kanan kita anggap dia bernilai positif. Satu ke arah kiri kita anggap dia bernilai negatif. Untuk mendapatkan sifar, daya tujahan dan daya geseran mestilah mempunyai nilai yang sama. Contohnya ini 50 Newton, negatif 50 Newton. Bila kita campur, dia akan menjadi sifar. So, yang kedua kita dapat daripada situasi ini, daya tujahan enjin adalah sama dengan daya geseran. Jadi inilah nilai daya paduan yang kita dapat bagi objek yang bergerak dengan halaju yang seragam. Mungkin anda tertanya-tanya, soalan bagaimanakah yang akan diberi dalam tajuk ini? Cukup mudah. Senang saja. Antara soalan yang boleh diberi kepada awak adalah jisim sesuatu objek sebagai contoh. Okey. Berat sesuatu objek, dalam kes ini berat kereta. Okey, berat kereta adalah 10,000 Newton. Berapakah daya tidak balas normal kereta ini? Dengan memahami konsep ini, awak tahu kalau berat dia 10,000 Newton, daya tidak balas pun 10,000 Newton, cuma arah dia berbeza. Jadi bila positif negatif cancel each other, dia dapat kosong.
Murid-murid sekalian, kita teruskan dengan situasi yang ketiga bagi kenderaan ini. Pegun sudah, hal laju seragam pun sudah. Untuk pegun, W sama dengan R. Untuk hal laju seragam, W sama dengan R, FT sama dengan FR. Bagaimana pula dengan situasi yang ketiga, sekiranya kereta ini bergerak dengan pecutan yang seragam? Bezanya, tadi hal laju seragam, sekarang pecutan seragam. Saya kekalkan gambar rajah ini. Okey, masih lagi ada 4 daya yang bertindak ke atas kereta ini untuk menghasilkan daya paduan. Okey, so 4 ini masih sama kerana dia objek yang bergerak. Betul? Kita dah buat analisis tadi. Okey, so kita tengok dulu. Hal laju dia berapa? Dia tidak beri nilai kepada awak. Tadi kita tahu yang kalau pecutan seragam, maksudnya kenderaan awak makin lama makin pecut, makin pecut, makin pecut dengan peningkatan hal laju yang sekata. Okey, jadi hal laju dia kita kata sebagai bertambah. Sebab makin lama, makin laju, makin laju, makin laju. Bagaimana pula pecutan? Adakah pecutan dia sama dengan sifar? Tidak. Kerana hal laju semakin bertambah, maksudnya kenderaan itu semakin memecut. Maka pecutan tidak sama dengan sifar meter per saat square. So, kalau kita masukkan balik dalam formula hukum gerakan Newton kedua, okey, ini adalah daya paduan, jisim dan pecutan. Kalau tengok pecutan dekat sini, dia tak sama dengan sifar. Dia ada nilai. Kalau dekat sini ada nilai, adakah di sini sifar? Tidak. Kalau di sini ada nilai, maksudnya di sini pun sifar. So, daya paduan kita tidak sama dengan 0 Newton. So, kita sekarang nak tengok kalau tak sama dengan 0 Newton, apakah perkaitan di antara mereka? Yang pertama, kita lihat W dan juga R. Okey, tengok objek yang pegun tadi. Tengok tak objek yang mempunyai hal laju yang seragam tadi? Okey, W dan juga R haruslah mempunyai nilai yang sama. So, W sama dengan R. Cuma dia punya arah sahaja yang berbeza. Alright, so this one akan cancel each other. Ini cancel ini akan jadi kosong. Tetapi dia kata daya paduan tidak sama dengan kosong. Maksudnya FT dengan FR tidak sama. Kita boleh anggap FT tidak sama dengan FR. Kalau sama dengan FR, daya paduan awak kosong. Ni bila tak sama dengan FR, maksudnya daya paduan dia bukan kosong. Siapa lebih besar? FT ke FR? Tengok perkataan ini. Pecutan seragam. Hal laju bertambah. Kenderaan awak makin laju, makin laju, makin laju. Jadi siapakah yang mempunyai daya yang lebih besar? Daya tujahan enjin ataupun daya geseran? Ya, daya tujahan enjin lebih besar daripada daya geseran. Maka untuk situasi objek yang bergerak dengan pecutan yang seragam, W sama dengan R. Kalau dibagi awak nilai W, awak boleh cari nilai R sebab nilai dia sama. Dan yang kedua, daya tujahan enjin mestilah lebih besar daripada daya geseran. Okey murid-murid, secara kesimpulannya, apa yang telah kita pelajari daripada penerangan sebentar tadi? Yang pertama, anda seharusnya dapat melukis gambar rajah jasad bebas bagi sebarang bentuk objek. 3 situasi yang diberi. Yang pertama, objek dalam keadaan pegun. Yang kedua, objek pegun yang diletakkan pada satah ataupun permukaan yang condong. Dan ketiga, gambar rajah jasad bebas bagi sebarang objek yang bergerak. Selepas daripada gambar rajah jasad bebas, kita beralih pula kepada penentuan nilai daya paduan bagi objek-objek dalam situasi yang tertentu. Ada 3 situasi diberi. Yang pertama, penentuan nilai daya paduan bagi objek yang pegun. Kedua, bagi objek yang bergerak dengan hal laju yang seragam. Dan yang ketiga, bagi objek yang bergerak dengan pecutan yang seragam. Kita akan mengukuhkan lagi pemahaman kita dengan latihan-latihan menerusi modul latihan. Semoga bermanfaat untuk semua. Kita jumpa di dalam video yang akan datang untuk tajuk seterusnya yang lebih mencabar. Sekian, Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye-bye.